Okay, what soalan? Okay. Okay, simple lah. Kalau ingat cerita yang lama, sebelum ini manipulasi British di Selangor. Okay, British memberikan bantuan ketenteraan kepada apa nama dia, Tunku Kudin ramai yang faham cerita ni Walaupun memberikan bantuan ketenteraan, British gagal menguasai Selangor. They are not able to control Selangor. Baik, dalam buku teks 68, bahagian atas sekali dia ada berikan warna orange tersebut dia ada berikan sebab kenapa British gagal menguasai Selangor. Even though given help. Why? Cuba baca sekejap dalam bentuk kotak tersebut. Anyone you can type I give you time kena belajar benda ni we are nearing our April One reason why British terpaksa pakai kaedah ini sebab manipulasinya gagal. Why gagal? Ya. Siapa yang terima? Betul, tidak menerima, tapi siapa yang tak mau terima? Sultan very good. Even though Tunku Kudin meminta bantuan, Sultan Abdul Samad, dia punya sultan Sultan tak mau terima. So, jadi apa British buat? Dia tunggu. Dia tengok ada tak peluang mereka boleh pressure, desak Sultan Abdul Samad menerima resident British sebenarnya. Sebab apa? Kalau ada resident British, Selangor dia punya kekayaan, dia punya hasil biji timah boleh dikuasai Baik, bahagian bawah sekali gambar kapal tersebut itu adalah peristiwa yang berlaku yang menyebabkan Sultan Selangor terpaksa menerima resident British. Okey, cuba tengok peristiwa tersebut. Apa peristiwa tersebut? Dia ada dua peristiwa. Kematian itu di Pahang, now di Selangor. Di Selangor ada dua. Tengok warna yang bawah. Betul je, semua cakap betul lah. Tapi tengok apa peristiwa yang tepat. Yang ini akan keluar dalam PT3 biasanya. Dia dua peristiwa saja. Yes. Kapal dagang very good. Sekarang semua dapat. Kapal dagang Lanun di Selanun serang kapal dagang British. Di mana? Di mana? Where? Diserang di mana? Ini semua fakta sejarah. Yes, Kuala Langat very good. Kuala Langat. Okay. Second incident, peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua, serangan rumah api Okay, very good. Rumah api. Now, rumah api ini di mana? Di Tanjung Rokado Rokado pula, sorry. Rakado. Di Tanjung Rakado. Baik. Ini dua peristiwa saya boleh garanti Kalau dia tanya tentang desakan Selangor, desakan British di Selangor, dia mesti akan dua rujuk peristiwa ini Baik, macam mana campur tangan? Simple. Di Selangor lantik orang ini Presiden British.
Maka ini yang dikatakan desakan British terhadap Selangor. Dia guna dua ini. Baik, saya tanya. Dalam peta, dalam gambar raja tersebut, dia tunjuk rumah api. Rumah api in English lighthouse. Biasanya kapal-kapal yang ada di atas laut. Dia takkan nampak waktu malam tahu. Mana ada batu karang, mana ada batu yang besar. So, fungsi rumah api ini memberitahu tentang kedudukan batu untuk menjaga keselamatan kapal. Jadi saya pelik lah. Kalau begitu fungsi rumah api, kenapa serangan terhadap rumah api ini menyebabkan British mendesak Selangor menerima campur tangan dia? Why? Cuba fikir. I give you 1 or 2 minutes. Simple lah. Lighthouse. Tak ada kacau siapa-siapa. Tunjuk jalan kepada kapal. Memberi amaran kepada kapal tentang batu karang, batu-batu yang besar. Tiba-tiba kena serang. British guna peristiwa ini kata Sultan Abdul Samad mesti terima residen. Why? Cuba fikir. Cuba tengok gambar tersebut. Give you 1 minute. Why? An attack on a lighthouse menyebabkan Sultan Abdul Samad menerima British. Again, you can type your answer. Gagal very good. Simple. Sebab apa? Lighthouse saya tunjukkan tadi, saya terangkan tadi kan. Dia mengawal, dia menjaga keselamatan kapal mana? Kapal dagang British. Nampak dah first incident. Kapal dagang British diserang. Jadi bila sebenarnya kalau nak tahu cerita tersebut rumah api di sana sebenarnya diserang oleh Lanun. Bila Lanun serang, jadi British kata, you tengok, you tak boleh jaga kapal dagang British. So now you accept us. Kalau you ada chance pergi Selangor, kawasan ni masih rujuk Tanjung Rokado, you akan tengok dia punya meriam, kubu British yang lama, meriam dia ke arah laut. Tak ada ke arah tanah. Not looking at the land. Sebab apa? Ancaman pada masa itu datang daripada laut. Ini adalah sedikit cerita bagaimana British mendesak Selangor. Cuba tengok. Boleh tak you faham cerita ni? I give you a few minutes. 1 minute. Check again. Kalau you rasa okey, tolong tengok muka surat 69. Baca sekejap. I give you a few minutes. Kalau my first question, kenapa British tak ada peluang untuk manipulasi di Pahang? Dia kata ada biji timah. Actually biji timah tak banyak di sana lah. Dia hanya ada emas banyak. Baik, saya punya soalan, kenapa British tak ada ruang, no chance untuk manipulasi di sana? Cuba tengok yang warna biru di atas. Tiada kekacauan. Very good. Tiada kekacauan. Dalam buku teks dia katakan di kalangan, yes, very good. Tiada kekacauan. Anda boleh faham sejarah sekarang macam mana. Baik. Tiada kekacauan. Tiada kekacauan di kalangan mana? Di kalangan
Okay. Siapa? Yes. Actually, remember not saya kata Gihing, ya, di kalangan pelombon Cina, dan Hai San, yes, bukan gangster saya cakap kan. Dia adalah satu pertubuhan yang menyediakan pelombong-pelombong Cina. Ini dia punya proof, nampak? Perak, Larut ada, actually Selangor pun ada, sekarang di Pahang pun ada. Tapi here kalau you baca lebih detail mereka daripada biji timah bergerak ke emas. So, who say Gihing and Haisan is a kongsi gelap? Bukan. Ini adalah kumpulan yang menjaga pekerja di Lombok. Any Lombok. Baik. Second. Why? Why British tak boleh manipulasi? First, no kekacauan di kalangan pelombong Cina. Second, ada lagi satu sebab. Ada lagi satu sebab kenapa British tak boleh main di Pahang. Tengok Sultan dia. Yes. Sultan Ahmad sangat pandai ya. Yes. Okey, Sultan Ahmad ini sangat pandai ya. Yes. Itu sebab kalau you nak tengok dari segi sejarah agung agung yang hebat macam agung kita sekarang datang daripada warisan ni Sultan Ahmad sangat berhati-hati semasa buat rundingan Jadi yang ini dia sangat pandai, baginda sangat pandai. Apa-apa rundingan pun dia takkan benarkan British lantik resident British. Sebab apa? Bila lantik resident British, dia tahu segala kekayaan Pahang British akan dapat. So, daripada resident tak boleh, British pula cari jalan lain lah. Kalau you baca bahagian bawah, dia kata dia akan minta bantuan Sultan Abu Bakar pada masa itu pro-British daripada Johor meminta Sultan Ahmad menerima penasihat British. Tengok dia punya taktik. Resident tak boleh. Okay, never mind. Guna dia punya kawan daripada Johor yang pro-British, pujuk dia terima penasihat British. Pada awalnya, dia tak mahu. Cuba tengok bawah. Dia mesti ada satu peristiwa yang menyebabkan British boleh pressure Sultan Ahmad terima penasihat British. Tengok bawah. What happened? Okey, itu betul. British dapatkan bantuan Sultan Abu Bakar menasihati Sultan Ahmad menerima penasihat British. Betul. Tapi tak mau terima. Berlaku satu peristiwa yang menyebabkan seorang yang berbangsa Cina namanya Gu Hui. Why lah? Gu Hui mati di istana. Kenapa ini jadi isu? Walaupun dia berbangsa Cina, tetapi British cakap, bukan dalam ada bukti British cakap dia adalah warga British. Jadi ini buktinya Kesultanan Pahang gagal menjaga keselamatan warga British. Sama cerita di sini. Tapi bezanya di sini tak ada lantik resident. Okay. Sorry, itu later.
Mula-mula sekali dia lantik orang ini ya, penasihat British. I'll tell you later. Baik, my question is, nampak dekat sini ya. Bukan my question, saya bagi awak satu cerita sebenar. Gu Hui ini ya, sebenarnya satu mangsa. Dia adalah pekerja di China, pekerja Cina bekerja dekat Lombok. The rumors is, legenda dia kena bunuh, ambil dia punya badan, letakkan di atas istana. Ini sebenarnya mangsa yang paling kesian lah. Okay, simply got murdered. Okay, you tengok dalam buku sejarah, you boleh baca dalam Google anything tak ada buku yang cerita kenapa Gu Hui berada di istana. No one knows. Bagi saya tak logik. Lombong Cina, kenapa kalau dia mati di Lombong Cina, mati di rumah dia, okey lah. Tapi macam mana dia mati di istana? Tak masuk akal. Baik. Desakan dipaham. Okay, cuba tengok. Boleh faham tak cerita dia? A, B, C. Ini. Okay. Baik. Soalan yang akhir saja. Okay, kita tahu kenapa Selangor ni didesak. Sebab ada unsur biji timah di sana. Faham? Cuba tengok. Why British mau Pahang? Kalau you tengok di sana dalam buku teks, biji timah punya perkataan pun tak ada. Why dia nak Pahang? Cuba baca sikit-sikit. Oh, ni soalan akhir. Why dia mau Pahang? Ini saya understand. Selangor saya faham. Ada biji timah. Okey lah dicari jalan. Faham? Yes. You tengok. Sekarang most of you can understand. Campur tangan British di negeri-negeri Melayu Bersekutu, Perak, Pahang, Sungai Ujong dan Selangor adalah disebabkan untuk mengawal hasil kekayaan. Biji timah, 3 negeri yang tadi cikgu sebut, dan emas from here. Maka ini adalah faktor di mana negeri-negeri Melayu Bersekutu ditubuhkan, iaitu untuk mengawal kekayaan biji timah dan emas. Okey Kalau you tengok negeri-negeri lain di tanah Melayu tak ada kekayaan ini. Baik. If you 1 minute, boleh tak you faham? Anything you want to ask me? Tengok Baik. Kalau okey, very good. Kalau okey, keluar masuk punya platform. I'll give you 2 question, objective question. Cuba jawab dalam platform tersebut Okay, thank you very much. You boleh leave this meet